Umat Islam sewajarnya memanfaatkan masa terluang dengan melakukan aktiviti riadah seperti bersukan untuk mengekalkan tahap kecergasan tubuh badan. Seterusnya, dapat menunaikan amal ibadat yang difardukan dengan sempurna dan khusyuk. Sebagaimana yang kita tahu, memanah adalah salah satu sukan kesukaan Nabi SAW selain daripada berenang dan menunggang kuda. Definisi memanah ialah kemahiran melepaskan anak panah dengan menggunakan sebuah busur. Rasulullah SAW menyuruh umat Islam menguasai kemahiran memanah bukan untuk bersukan sahaja, tapi juga sebagai persediaan awal untuk menentang musuh. Dalam peperangan di zaman Rasulullah, memanah adalah simbol kekuatan tentera Islam. Hal ini kerana memanah adalah senjata yang digunakan oleh Rasulullah dan para sahabat semasa keluar berperang demi menegakkan agama Islam. Sukan seperti memanah antara sukan yang sangat ditekankan dalam Islam, apatah lagi terdapat dalil iaitu Rasulullah SAW bersabda, "Ajarilah anak-anak kalian berkuda, bermain pedang dan memanah." Riwayat sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sukan memanah juga mempunyai banyak kebaikannya tersendiri selain daripada dapat melahirkan pemikiran yang tajam. Antara tokoh pemanah yang disegani pada zaman Rasulullah ialah pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas, iaitu bapa saudara Rasulullah. Beliau telah menyertai banyak peperangan, antaranya Perang Badar dan Uhud. Beliau juga disebut sebagai orang pertama yang melemparkan anak panah dalam perjuangan ke jalan Allah. Kedua, Zubair bin Al-Awwam, iaitu sepupu Rasulullah. Zubair diriwayatkan mampu menembak anak panah tepat melalui lubang mata pada topeng yang biasa digunakan oleh prajurit. Pertama, dalil Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa sahaja yang kamu sanggupi." Surah Al-Anfal. Maksud dari kekuatan dalam ayat ini adalah ar-ramyu, iaitu melempar, menembak dan memanah. Sebagaimana keterangan sahabat Uqbah ibnu Nafi, dia berkata, maksudnya, dan sedialah untuk menentang mereka musuh yang menceroboh dengan segala kekuatan yang dapat kamu sediakan. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar, iaitu memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar, iaitu memanah. Dan ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar, iaitu memanah. Daripada hadis riwayat Muslim. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah jugalah yang menyebabkan pembunuhan mereka. Dan bukanlah engkau, yakni wahai Muhammad, yang melempar ketika engkau melempar, akan tetapi Allah jugalah yang melempar untuk membinasakan orang-orang kafir dan untuk mengurniakan orang-orang yang beriman dengan penggunaan yang baik, iaitu kemenangan daripadanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Anfal ayat 17. Ulama berpendapat ayat ini diturunkan dalam peristiwa Perang Khaybar, apabila Rasulullah SAW meminta anak panah lalu menghalalkan kepada tentera Khaybar langsung menewaskan Ibnu Abi Huqair. Di samping itu, kelebihan sukan memanah ini boleh dikaitkan secara langsung dengan kekuatan hati, akal dan jasad. Seseorang yang memanah menggunakan mata hatinya menjadikannya lebih yakin dan tenang, manakala akal yang fokus melahirkan pemikiran yang tajam. Malah dari segi jasad, sekiranya busar panah itu ditarik dengan kaedah yang betul, ia mampu memberikan kelegaan kepada badan. Hadis yang mendukung kehebatan memanah adalah dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW telah berjalan di hadapan sekumpulan daripada suku Aslam yang sedang berlumba dalam menunjukkan kemahiran memanah. Maka Nabi SAW bersabda, "Panahlah, wahai Bani Ismail, kerana sesungguhnya nenek moyang kamu adalah ahli dalam memanah, maka panahlah." Ada sebab kenapa memanah itu adalah satu sunnah dan Rasulullah menggalakkan umatnya memanah. Rasulullah SAW sentiasa mengingatkan umatnya menjaga kesihatan kuat serta terhindar daripada sebarang penyakit memudaratkan. Hal ini penting kerana kekuatan tenaga dan fizikal akan dapat melahirkan rasa gerun dalam kalangan musuh Islam yang sentiasa mengambil kesempatan untuk melakukan ancaman serta provokasi terhadap umat Islam.
Memanah sangat menitik beratkan keseimbangan badan. Maka jika pemanah emosi tertekan, maka panahan amat mudah tersasar. Secara tidak langsung, sukan ini melatih manusia bertenang dan menstabilkan emosi. Individu yang tidak tenang, gopoh dan kurang sabar atau kurang sihat mentalnya tidak akan menjadi pemanah yang baik. Perbuatan melenturkan anak panah di busurnya kemudian melepaskannya perlu satu kekuatan fizikal. Sukan ini juga satu latihan holistik kepada diri seseorang dari segi fizikal dan mental. Perang Uhud merupakan kisah perang yang menceritakan tentang orang Quraisy membalas dendam terhadap kekalahan mereka ketika perang Badar. Nabi Muhammad SAW telah menyusun strategi dengan membahagikan tentera kepada 3 bahagian, iaitu kiri dan kanan yang akan berhadapan musuh, dan 50 orang pemanah di Bukit Ainain yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Semua pemanah telah diarahkan untuk tidak meninggalkan tempat mereka kecuali dengan arahan Rasulullah. Bagaimanapun, akibat kecuaian dan terlupa pada arahan Rasulullah, pasukan pemanah telah turun dari bukit setelah melihat tentera Quraisy melarikan diri dari medan perang. Apabila melihat keadaan itu, Khalid bin Al-Walid, iaitu tentera berkuda Quraisy, telah melakukan serang hendap dan membuat kucak-kacir. Umat Islam berundur dan Abu Sufyan mengisytiharkan kemenangan bagi mereka. Selain itu, Perang Khaybar ialah peristiwa orang-orang Islam menyerang tentera Yahudi yang berperang dengan kelebihan berlindung dari dalam kubur mereka. Peperangan itu berlaku disebabkan terdapatnya perancangan penduduk Yahudi Khaybar yang terdiri daripada Bani Kainuka, Bani Nadir dan beberapa kabilah Yahudi yang lain untuk berpakat dengan kaum Yahudi lain bagi menyerang Madinah. Kisah ini menceritakan Rasulullah meminta panah ketika perang dan menghalakan kepada tentera Khaybar dan berjaya mengalahkan Ibnu Abi Huqair. Kesimpulannya, memanah merupakan sebuah sukan yang amat digalakkan dalam kalangan umat Islam. Rasulullah SAW menyuruh umatnya memanah bukan atas dasar kesihatan tubuh badan semata-mata, namun sebagai persediaan umat Islam pada masa hadapan. Memanah merupakan salah satu senjata yang amat berkesan untuk melumpuhkan serta membunuh musuh dari jarak yang jauh. Seorang Laksamana Britania, iaitu Raya Louis Lord Mountbatten, pernah berkata, jika peperangan dunia ketiga berjuang dengan menggunakan senjata nuklear, maka peperangan dunia keempat akan diperjuangkan dengan menggunakan busur serta anak panah. Berdasarkan kata-kata beliau, jelaslah bahawa teknologi memanah yang telah wujud dari zaman peperangan Rasulullah SAW dulu lagi merupakan sebuah teknologi yang canggih serta berkesan bukan kepada umat Islam sahaja, namun kepada semua umat manusia. Abu Hurairah juga pernah berkata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih disayangi serta dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan mukmin yang lemah. Pernah suatu ketika dahulu Rasulullah SAW berjalan-jalan dan terjumpa dengan sahabat baginda yang sedang mengadakan pertandingan memanah. Lalu baginda memberikan sokongan kepada mereka sambil bersabda, "Lemparkanlah panahmu itu, sesungguhnya aku bersamamu." Kata-kata ini dapat dibuktikan melalui hadis riwayat Bukhari. Menurut hadis tersebut, jelaslah bahawa sukan memanah ini merupakan salah sebuah sukan yang amat dicintai oleh Rasulullah SAW dan baginda menyuruh kita untuk mengamalkannya sebagai sukan harian kita.